Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irawadi, Cikgu Geografi SMK Kandis. Okey, di dalam pembelajaran kita yang seterusnya saya akan terangkan di sini geografi untuk peperiksaan SPM. Jadi kali ini saya ambil topik tingkatan 4, unit yang ke-10. Unit yang ke-10 ini tajuknya ialah kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, jadi dalam mempelajari unit ini saya akan gabungkan terus supaya pelajar dapat jawab soalan peperiksaan. Saya akan terangkan macam mana nak jawab soalan esei ataupun soalan kertas 2 bahagian B. Okey, jadi kita terus kepada apa yang akan kita pelajari. Jadi untuk menjawab soalan, pelajar semua haruslah pelajari topik ini dan diharapkan dapat menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan terhadap keseimbangan ekosistem. Ini akibat kegiatan manusia. Juga pelajar dapat menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan, alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar lah ini. Akibat daripada pembalakan pertanian, pengangkutan, pembinaan empangan dan perlombongan. Seterusnya diharapkan juga pelajar dapat menjelaskan. Untuk jawab soalan esei ini pelajar perlu mengarang, menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Okey, disebabkan oleh pembalakan juga pertanian, pengangkutan, pembinaan empangan dan perlombongan, serta pelajar dapat merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia tadi terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan. Okey, ini ialah contoh soalan. Ini soalan sebenar SPM, di mana stimulus telah diberi di sini. Stimulus telah diberi di sini iaitu foto, gambar foto. Ini ialah foto hutan paya. Foto hutan paya ditulis di sini keluasan pada tahun 1950 dan keluasan hutan itu pada tahun 2013. Ada 2 soalan, mengapa berlaku perubahan keluasan tumbuhan semula jadi dan juga jelaskan kesan perubahan keluasan. Ini kita akan bincangkan di akhir pembelajaran tajuk ini. Okey. Yang pertama sekali, kegiatan manusia ini ialah aktiviti pembalakan. Jadi kalau awak lihat di dalam gambar itu, ini ada mesin traktor, ini kayu balak yang telah siap ditebang, dah siap dipotong untuk diangkut sama ada dengan lori ataupun dihanyutkan. Ini kegiatan manusia lah, ini pembalakan. Okey, banyak pokok hutan ini ditebang untuk menghasilkan bahan mentah bagi keperluan kilang-kilang, keperluan kilang papan, kilang kertas. Okey, jadi pembalakan ini banyak menyebabkan kepupusan hutan hujan. Dulu kawasan ini ada pokok-pokok besar. Jadi aktiviti pembalakan, aktiviti manusia ini menyebabkan kepupusan hutan hujan tropika. Bukan di negara kita sahaja. Hutan hujan tropika ini ada juga di Brazil, di lembangan Amazon. Seterusnya, seandainya hutan ini pupus, ia juga akan menyebabkan rantaian makanan ekosistem akan terjejas. Dengan automatiklah hidupan liar juga akan kehilangan habitatnya. Kalau awak tengok di sini, semuanya sudah tinggal tanah. Jadi hidupan di sini habitatnya telah musnah. Dia diancam kepupusan lah.
Begitu juga dengan orang asli, ya. Orang asli terpaksa berpindah ke kawasan lain. Tanah ini juga akan kehilangan nutrien, akan kehilangan nutrien kerana tidak ada lagi penguraian daripada daun, pokok-pokok yang reput, dinding pokok yang reput yang jatuh sudah tidak ada. Okey, tanpa perlindungan pokok-pokok, tanah juga mudah dilarut resap oleh hujan, dan ini yang menjadi tidak subur. Tanah juga akan terdedah kepada cahaya matahari. Tanah akan terdedah kepada cahaya matahari, menyebabkan ia akan menjadi keras. Di samping kandungan karbon dioksida di udara semakin meningkat kerana bekalan oksigen berkurang. Kerana tumbuhan hijau sudah tiada, maka bekalan oksigen menjadi berkurang. Begitu juga dengan proses sejat peluhan, menyebabkan udara menjadi lebih kering. Suhu dengan sendirinya boleh meningkat kerana kurang sejat peluhan. Okey. Seterusnya, yang kedua ialah pertanian. Aktiviti pertanian. Hutan dibersihkan untuk ditanam dengan pokok-pokok untuk pertanian. Ini kegiatan manusia, Okey. Contohnya ni pertanian ladang. Pertanian ladang. Apa maksud pertanian ladang? Pertanian ladang ini dibuat dalam skala yang besar. Okey. Biasanya di kawasan tropika ni banyak kawasan hutan akan dibersihkan untuk dijadikan ladang getah, ladang kopi. Kalau dalam gambar ni awak tengok ladang kelapa sawit ni. Ladang kelapa sawit. Jadi tanaman sejenis ini, ladang ini dia buat sejenis tanaman sahaja. Tanaman sejenis ini mengganti kepelbagaian biologi tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contohnya banyak terdapat di negara Malaysia dan di negara Indonesia lah. Itu sebagai contoh. Di Malaysia, Felda lah yang memajukan kawasan yang luas untuk pertanian. Contohnya di segitiga Jengka, Pahang, apa semua, Johor Tenggara, apa semua tu, di mana banyak hutan, banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi telah dibersihkan untuk ditanam dengan tanaman ladang inilah. Okey. Jadi bukan sahaja merosakkan pokok dan hutan, hidupan liar juga terpaksa berpindah mencari habitat baru. Peladang menggunakan racun makhluk perosak. Jadi mereka banyak menggunakan baja kimia bagi membekalkan nutrien tanah. Jadi penanaman secara tidak tersusun, tidak sepadat hutan yang asal lah. Ini akan memusnahkan ekosistem di sini. Itu pertanian ladang. Okey, kalau buat pertanian pindah pula, yang pertama pertanian ladang, yang kedua pertanian pindah. Okey, pertanian pindah ni biasanya kaum asli yang buat. Contohnya pertanian yang dibuat oleh kaum asli di Malaysia ini, dia style tebang dan bakar. Tebang dan bakar hutan. Tebang dan bakar hutan. Jadi menyebabkan hutan ini akan musnah, hakisan tanah akan berlaku. Musnahlah, maksudnya hutan semula jadi akan musnah. Okay. Seterusnya, yang ketiga ialah tebus guna hutan paya. Tebus guna hutan paya. Okey, terdapat kawasan hutan paya yang dibersihkan untuk penanaman padi. Contohnya seperti yang berlaku yang dibuat di Tanjung Karang di Selangor. Ada juga hutan paya yang ditebus guna untuk tanam kelapa, tanam kelapa sawit dan nanas. Okey. Sistem perparitan akan dibuatlah untuk mengeluarkan air yang berlebihan di sini. Jadi apabila nak buat sistem perparitan, tumbuhan semula jadi
akan dimusnahkan juga untuk buat benda ini. Okey, benteng dibina untuk menghalang air sungai atau air laut masuk ke kawasan pertanian. Hidupan liar juga akan terjejas. Secara automatik akan terjejas lah. Okey. Jadi pemusnahan habitat dan tempat pembiakan hidupan marine ni hidupan dalam air dan daratan juga akan musnah. Okey, begitu juga akan berlaku juga perubahan landscape seperti pembinaan kolam untuk menternak udang. Itu dia masuk dalam aktiviti tebus guna, Okey. Seterusnya ialah faktor pengangkutan dan perhubungan. Ini berkaitan dengan pembinaan, Pembinaan yang tidak terkawal, yang tidak lestari akan menyebabkan tumbuhan semula jadi akan menjadi musnah. Okey, pembinaan lebuh raya di kawasan hutan akan membawa kesan kepada keseimbangan ekosistem hutan. Kalau awak tengok di dalam gambar foto ini, adanya kawasan yang telah digondolkan, kawasan hutan yang telah digondolkan. Ini akan mengganggu ekosistem di samping proses hakisan boleh berlaku. Ini pembinaan lebuh raya lah ini. Ini lebuh raya, pengangkutan dan perhubungan. Okey. Faktor yang seterusnya ialah pembinaan empangan. Okey, pembinaan empangan ini sebagaimana kajian yang dibuat oleh Badan UNFAO, menyebabkan 10% jumlah hutan tropika setiap tahun menjadi musnah. Ni hutan ni musnah 10% setiap tahun. Okey, akibat pembinaan empangan. Kerana empangan ni, jika kita nak bina empangan, banyak kawasan di sekeliling perlu ditebus guna, banyak hutan-hutan semula jadi terpaksa dikorbankan. Okey, jadi empangan-empangan ni dibina, tujuan empangan dibina ni bagi menakung air untuk kegunaan domestik, pengairan dan juga kuasa hidroelektrik. Contohnya kalau di Malaysia ini di empangan Temenggur, seperti empangan Temenggur itu yang dibuat kan. Okey, berikutan pembinaan empangan ini juga akan banyaklah tumbuhan-tumbuhan semula jadi ditenggelami air. Ekosistem hutan menjadi terjejas. Hidupan habitat hidupan liar akan musnah. Begitu juga ekosistem di dalam sungai ini sendiri. Akan rosak, akan terganggu. Bahan-bahan mendak akan terperangkap dalam empangan. Okey. Faktor yang seterusnya ialah perlombongan. Okey. Jadi untuk membuat kawasan perlombongan, tapak perlombongan ini, tumbuh-tumbuhan semula jadi akan ditebang. Okey. Ini akan menyebabkan rantaian makanan akan terjejas. Begitu juga dengan hidupan liar akan kehilangan habitat. Tanah yang terdedah ini tanah yang terdedah akan mudah dihakis oleh hujan. Sungai secara dengan mudahnya akan tercemar. Okey. Pelombong-pelombong, manusia-manusia yang bekerja di lombong-lombong ini biasanya akan membersih hutan di situ untuk membina kilang, untuk melebur mineral, ataupun untuk sebagai buat tempat tinggal mereka, dan juga untuk buat jalan raya untuk memudahkan mereka sampai ke kawasan perlombongan itu. Okey. Jadi sekiranya lombong ini dalam satu jangka masa
sumber mineral akan habis. Jadi lombong ini akan ditinggalkan. Kita panggil kawasan bekas lombong. Lombong yang ditinggalkan kita panggil kawasan ini ialah kawasan bekas lombong. Jadi kawasan bekas lombong ini tanahnya akan menjadi tandus dan akan ditumbuhi oleh lalang sahaja. Ini kemusnahan kepada hutan semula jadi yang asal di situ. Okey. Kalau awak tengok dalam buku teks ada kes perlombongan biji timah di Malaysia ni. Ni kajian kes. Perlombongan biji timah ini telah menyebabkan banyak perubahan landscape. Banyak berlaku perubahan landscape. Contohnya di Lembah Kelang sendiri dan di Lembah Kinta. Okey. Di kawasan Lombong Pam Kelikir terdapat tanah dan batuan yang terdedah. Jadi di sini kebanyakan hidupan liar tidak ada lagi. Sudah pupus. Okay, itu antara faktor dan kesan yang awak boleh ambil, awak boleh catch up melalui penerangan ringkas saya. Okey, kemudian kita tengok terus kepada soalan sebenar SPM bahagian B, kertas 2, geografi. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Soalan ini dia bagi, sebagaimana saya bagi tahu tadi, dia telah bagi stimulus satu gambar foto hutan paya di mana keluasannya pada tahun 1950 keluasannya 800,000 hektar. Tahun demi tahun berlalu, masuk tahun 2013 keluasannya hanya tinggal 575,000 hektar. Awak kena tengok dengan baik dulu jadual yang diberikan supaya awak dapat jawab soalan dengan betul. Okey. Ini sumber data itu diambil. Okey. Okey, soalan A, kita tengok dulu soalan A. Mengapakah berlaku perubahan keluasan tumbuhan semula jadi di atas dari tahun 1950 hingga 2013? Ini dia tanya mengapa, apakah faktor? Maksudnya apakah faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku? 4 markah. Okey. B, jelaskan kesan perubahan keluasan tumbuhan. Kesan. Ini dia tanya kesan pula. Kesan apabila berlaku kemusnahan tadi terhadap alam sekitar. Ini 6 markah. Okey, kita tengok yang 4 markah itu dulu. Okey. Bagi soalan yang ditawarkan 4 markah, okey, pelajar boleh buat dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk nombor. Setiap faktor 1 markah. Okey, 4 faktor 4 markah. Boleh juga digabungkan dalam 1 atau 2 ayat. 1 atau 2 ayat untuk dapat markah penuh. Okey. Soalan tadi dia kata mengapa berlaku perubahan keluasan tumbuhan semula jadi di atas. Jadi ini soalan faktor lah. Okey, katakan yang pertama awak jawab disebabkan oleh pembinaan jalan raya ataupun pembinaan pelabuhan ataupun pembinaan jeti. Ini sudah mendapat markah. Mendapat markah. 1, jalan raya. 2, jeti. Kemudian awak kena huraikan dia sikit. Kena huraikan dia. Contohnya katakan, awak sambung lagi. Contohnya seperti yang terdapat di pantai barat Semenanjung Malaysia. Ini tambah lagi 1 markah. Okey. Ataupun awak boleh buat
permintaan yang tinggi terhadap kayu bakau. Permintaan yang tinggi terhadap kayu bakau. Okey, ini satu markah, permintaan yang tinggi terhadap kayu bakau. Huraikan sedikit. Ini menyebabkan berlakunya penebangan. Berlakunya penebangan atau pembalakan hutan. Ini boleh dijadikan sebagai huraian. Mengapa perlu ada isi dan mengapa perlu ada huraian? Ini kerana soalan tadi, kata kerjanya ialah mengapa. Apabila mengapa, kita kena tulis isi ataupun faktor dan tulis juga huraian. Untuk tambah markah. Okey. Kita terus kepada soalan yang B tadi. Soalan B, dia suruh jelaskan. Jelaskan kesan perubahan. Jelaskan kesan perubahan tumbuhan semula jadi dalam jadual tadi kepada alam sekitar. Ini kesan kepada alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar. Okey. Untuk menjawab soalan ini, soalan ini mengandungi 6 markah. Kita jawab seperti soalan A juga tadi. Sebab dia ada tulis jelaskan. Kita tulis dia punya kesan, tulis kesan dan terus campurkan dengan huraian supaya memudahkan awak untuk dapat markah penuh. Okey, contohnya awak buat nombor 1 awak tulis. Ataupun awak nak buat dalam bentuk perenggan, boleh juga. Awak tulis menjejaskan, ni jawapan awak lah. Menjejaskan ekosistem hutan paya bakau. 1 markah. Awak pun hurai. Terus awak sambung dengan menghuraikannya. Ini akan menjejaskan rantaian makanan di situ. Okey, 1 markah. 2 sudah. Okey, katakan awak buat perenggan yang kedua, awak tulis pula bilangan hidupan akuatik. Bilangan hidupan akuatik semakin berkurang. 1 markah dapat. Awak sambung dengan huraian. Contohnya ikan terumbu karang semakin berkurang. Dapat lagi 1 markah. Okey. 4. Awak buat lagi 1. Katakan awak buat suhu alam sekitar semakin meningkat. 1 markah. Okey. Awak sambung lagi dengan huraian. Oksigen berkurangan. Oksigen berkurangan kerana hutan tadi telah ditebanglah. Oksigen berkurangan kerana karbon dioksida meningkat. Dapat lagi 1 markah. Okey. Di sini awak sudah dapat markah penuh. Sebenarnya banyak lagi kesan-kesan yang awak boleh masukkan. Habitat flora terjejas. Ini 1 markah. Awak pun sambung. Dengan itu berlakunya kepupusan flora. Itu huraian dia. Dapat lagi 1 markah. Okey. Bilangan hidupan akuatik semakin berkurang. Itu saya dah masukkan tadi. Banyak berlaku hakisan tanah. 1 markah. Akar tidak kuat untuk mencengkam tanah. Dapat lagi 1 markah. Jadi mudah sahaja untuk awak
mendapat markah di dalam peperiksaan sebenar. Asalkan awak faham. Awak baca buku, baca artikel-artikel, guna logik akal, keadaan semula jadi, kesan faktor ini mudah sahaja. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk tajuk ini. Kita akan sambung lagi dengan tajuk lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.